Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah dan izinnya kita dapat bertemu lagi dalam slot pembelajaran online kita pada hari ini. Jadi kuliah kita pada hari ini adalah merupakan kuliah bagi slot ni yang ke-11. Okey. Daripada keseluruhannya 13 slot seperti mana yang saya dah maklumkan di awal kelas kita sebelum ni lagi. Okay, dan slot pertama lagi saya dah maklumkan. Jadi ini adalah yang slot ke-11 dan kita ada lagi berbaki 2 lagi, iaitu slot ke-12 dan slot ke-13. Kita akan ikuti sama-sama sehingga habislah. Okey, jadi saya harap para pelajar bersedialah, para pelajar bersedia dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan untuk kelas kita pada hari ini. Dan saya juga mengharapkan para pelajar sekarang berada dalam keadaan yang sihat, dan bebas daripada sebarang musibah, terutama sekali berkaitan dengan pandemik yang kita hadapi pada hari ini, iaitu COVID-19. Jadi saya mengharapkan para pelajar dapat menyesuaikan diri dengan nombor-nombor baru yang dapat mematuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh KKM sepanjang kita menjalani kehidupan kita seharian lah. Okey, jadi berbalik kita pada kelas kita pada hari ini. Macam saya katakan tadi, ada merupakan slot yang ke-11. Dan kita akan memperkatakan tentang LA yang kelima pada hari ini, masih dalam modul Fundamental Injection Molding, LA yang kelima, Learning Experience ataupun Learning Activity yang kelima, yang bertajuk sahkan ataupun verify fungsi keselamatan mesin. Sebagaimana yang para pelajar sedia maklum, saya dah maklumkan dalam slot yang pertama, slot pengenalan lagi, bahawa keselamatan mesin kita ni kita boleh bagikan kepada 3 jenis yang utama lah. Okey, yang pertamanya adalah peralatan keselamatan jenis elektrik, sistem kawalan jenis elektrik. Yang kedua adalah peralatan keselamatan jenis hidrolik, dan yang ketiga adalah peralatan keselamatan jenis mechanical. Itu 3 jenis utama. Jadi untuk memperkatakan tentang fungsi keselamatan mesin ni berdasarkan silibus yang kita ada. Jadi kita akan lihat dululah, lihat dulu berkaitan dengan asas elektrik dan elektronik, juga fungsi penyambung elektrik dan jenis-jenisnya lah. Dan di dalamnya juga apabila kita membincangkan tentang asas elektrik, elektronik dan sebagainya yang disebutkan tadi, di dalamnya juga ada contoh-contoh ataupun ada elemen-elemen yang berkaitan dengan keselamatan mesin. Jadi saya harap para pelajar bersedia dan kita akan mulakan pelajaran kita lah. Tajuk ini adalah iaitu pengenalan asas elektrik. Sebenarnya tajuk ini boleh merupakan bagi sebilangan pelajar kita, sebilangan pelajar boleh merupakan sebagai tajuk ulang kaji lah. Kerana sebab apa saya kata begitu? Sebab di peringkat sekolah lagi, peringkat sekolah menengah lagi, para pelajar didedahkan dengan asas elektrik ini, terutama dalam mata pelajaran kemahiran hidup, ataupun ada para pelajar yang terlibat ataupun pernah menuntut di sekolah-sekolah teknik, sekolah-sekolah vocational dan sebagainya. Jadi pengenalan elektrik ni adalah sesuatu yang sangat dititik beratkan dan merupakan asas utama dalam pembelajaran berkaitan dengan teknikal lah. Bagi para pelajar yang telah mengikuti ataupun telah ada pengetahuan asas berkaitan dengan elektrik, anggaplah ini sebagai suatu ulang kaji. Dan bagi para pelajar yang belum didedahkan dengan asas elektrik ini, saya harap dapatlah memberi tumpuan supaya kita sama-sama dapat belajar daripada apa yang saya cuba bincangkan pada hari ini. Sebuah sikit, elektrik adalah merupakan tenaga atau kuasa yang dijanakan oleh generator ataupun bateri
dan digunakan untuk peralatan-peralatan elektrik. Okey, jadi di sekeliling kita, di rumah, di tempat kerja, di sekolah dan sebagainya, peralatan-peralatan elektrik memang banyak di sekeliling kita. Dan peralatan elektrik ni untuk menghasilkan operasi ataupun untuk membolehkan ia berfungsi, perlulah dibekalkan dengan arus elektrik, ya. Okey, elektrik merupakan pergerakan elektron dari satu titik ke satu titik yang lain. Okey, ini berlaku apabila lita menjadi lengkap. Okey, sebenarnya yang saya sebutkan tadi, elektrik merupakan pengaliran elektron lah, okey, daripada punca positif ke punca negatif, ya. Apabila lita menjadi lengkap, okey, lita lengkap ni seperti mana yang gambar rajah di sebelah ni, ini adalah lita lengkap lah, ya. Lita lengkap, tidak ada bahagian-bahagian yang putus ataupun tidak bersambung, ya. Sambungannya adalah sambungan yang lengkap. Okey, ini kita panggil sebagai lita yang lengkap. Okey. Okey, itu adalah dua asas yang utama di mana peralatan elektrik menggunakan arus elektrik yang dijanakan oleh generator ataupun bateri. Dan yang keduanya adalah elektrik adalah merupakan pengaliran elektron dari satu titik ke satu titik yang lain. Okey, kita lihat beberapa istilah di sini, iaitu pertama adalah berkaitan dengan voltan. Voltan adalah beza keupayaan elektrik ataupun daya gerak elektrik yang diukur dalam unit volt. Okey. Okey, yang kedua adalah arus. Arus adalah pergerakan atau aliran zarah-zarah yang bercas elektrik yang diukur dalam unit ampere ataupun A, ya. Itu adalah segi istilah berkaitan dengan voltan dan juga arus elektrik lah, ya. Okey, ini pula adalah sistem penyampaian elektrik lah, sistem elektrik kuasa. Mana kalau kita perhatikan kat sini, ia melibatkan beberapa stesen ataupun beberapa peringkat, ya, beberapa peringkat agihan. Okey, pada peringkat yang pertama, okey, iaitu kita panggil sebagai generating station ataupun stesen penjana elektrik, ya. Stesen penjana elektrik boleh jadi sebagai sumber jana kuasa elektrik, boleh terdiri daripada mungkin empangan yang dihasilkan, empangan air, di mana di situ kita boleh hasilkan tenaga elektrik yang kuat ataupun tenaga elektrik yang banyak untuk kita salurkan kepada para pengguna kita, sama ada di rumah, di tempat kerja ataupun di industri dan sebagainya lah. Okey, selepas generator station ni, setelah arus elektrik dihasilkan, ia akan melalui satu lagi station yang kita panggil generator step up transformer. Generator step up transformer ni adalah satu transformer yang berfungsi untuk menggandakan arus yang dibekalkan ataupun dilalukan melalui generator tersebut lah. Itu kita panggil sebagai step up transformer. Okey, apabila arus melalui transformer ni, ada nilai arus atau voltan tersebut akan ditingkatkan. Okey. Okey, seterusnya apabila arus telah ditingkatkan, ia akan disalurkan ataupun akan dihantar melalui talian kabel yang ada. Okey, melalui talian kabel yang kita panggil sebagai transmission untuk customer. Okey, sama ada di industri ataupun di office ataupun pejabat ataupun di rumah kediaman. Okey. Okey, jadi sebelum pergi kepada rumah kediaman tersebut, okey, arus yang telah ditingkatkan tadi di step up transformer itu perlu diturunkan semula. Okey, sebab ia arus yang tinggi ini akan menyebabkan kerosakan pada peralatan elektrik kita yang tidak memerlukan arus yang tinggi lah ataupun voltan yang tinggi lah. Okey, jadi dekat sini step up transformer ni adalah untuk menjamin bahawa bekalan sampai kepada pengguna lah, mungkin untuk mengatasi masalah kehilangan arus semasa dalam perjalanan kepada customer lah.
Tapi apabila arus yang tinggi itu sampai kepada substation step down transformer ni, mana arus tersebut terpaksa diturunkan semula. Diturunkan semula supaya ini tidak menjejaskan peralatan elektrik yang kita gunakan di tempat-tempat kediaman kita lah, ya, ataupun di tempat kerja ataupun di industri lah. Okey, seterusnya kita lihat pula. Ini adalah 3 peringkat utama yang saya sebutkan tadi. Ini secara ringkas lah. Iaitu yang pertama adalah sistem penjanaan, substation penjanaan, empangan dan sebagainya yang saya sebutkan tadi, ataupun kincir angin, ataupun begitu juga dengan apa-apa yang kita boleh gunakan lah untuk menjana tenaga elektrik yang tinggi. Kemudian apabila tenaga elektrik yang tinggi dihasilkan, dia melalui sistem penghantaran, terutama sekali kalau elektrik ni kita menggunakan sistem penghantaran jenis kabel, ya. Kemudian selepas pada sistem penghantaran melalui kabel yang panjang, melalui satu unit agihan ataupun sistem agihan di substation tertentu, mana itu mengagihkan sama ada ke industri, ke pejabat ataupun ke tempat-tempat kediaman ataupun di premis yang memerlukan bekalan elektrik, di mana di sini akan diselaraskan berdasarkan kepada keperluan peralatan yang digunakan. Misal kata di industri memerlukan 415 volt bekalan, tetapi di rumah kita ataupun di pejabat setakat 240 volt saja. Jadi ini akan diagihkan dan dilaraskan melalui sistem agihan yang ada lah, ya. Kat sini kita perincikan sikit lah berkaitan dengan tiga sistem yang saya sebutkan tadi, iaitu sistem jana kuasa, sistem penghantaran dan sistem agihan. Yang pertama adalah sistem jana kuasa elektrik. Kita lihat di sini ada beberapa teknik ataupun kaedah. Yang pertama adalah elektrik hidro. Ini yang saya sebutkan tadi sebagai empangan tadi, yang menggunakan kuasa air untuk menghidupkan arus elektrik. Itu kita panggil elektrik hidro. Yang kedua adalah stesen jana kuasa elektrik steam. Itu menggunakan gas, pemeluapan gas ataupun steam, wap panas, ya. Kemudian yang ketiga adalah stesen jana kuasa elektrik gas yang menggunakan gas. Seterusnya adalah stesen jana kuasa elektrik nuklear dan juga sistem jana kuasa elektrik solar. Jadi ke-6 jenis jana kuasa ini kita boleh apply ataupun kita boleh gunakan untuk menghasilkan arus elektrik untuk bekalan kepada pengguna. Ini gambaran yang lebih detail sedikit berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi. Melalui stesen jana kuasa di sini. Ini adalah stesen jana kuasa menghasilkan 11 kV dan juga 25 kV. Kemudian ditingkatkan melalui transformer step up, iaitu kepada 132, 275 dan 500 kV. Pantaran yang melalui pantaran kabel yang jauh. Dan apabila dia sampai di D ini adalah stesen jana kuasa ataupun stesen transformer step down, iaitu menurunkan kembali daripada 230 kV kepada 33 kV ataupun 240 dan 415 volt. Ini adalah sebersikit lah berkaitan dengan sistem penghantaran tadi, sistem penjanaan, sistem penghantaran dan sistem agihan, ya, yang ada di sinilah. Tadi kita lihat sistem penjanaan, penjanaan arus elektrik, di mana terdapat 6 stesen jana kuasa yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan arus tenaga elektrik. Dan di sini pula adalah sistem penghantaran. Sistem penghantaran melalui kabel, kabel yang panjang, kabel yang dengan jarak yang jauh, di mana ada 3 peringkat ataupun 3 sukatan penghantaran tersebutlah yang melalui kabel tersebut. Yang pertama adalah kita panggil sebagai talian pendek, iaitu jarak lebih kurang dalam 60 km.
dan voltan talian adalah kurang daripada 20 kV. Okey. Voltan yang dialirkan ataupun disalurkan melalui talian pendek ini adalah sekitar 20 kV. Yang kedua adalah talian sederhana, jarak pehantarannya boleh mencapai 120 km dan voltannya agak tinggi sehingga 100 kV. Okey. Manakala yang ketiga ada talian panjang, ada jarak pehantaran lebih daripada 150 km dan voltannya melebihi daripada 100 kV. Okey, manakala yang ini pula adalah sistem agihan sebelum dihantar ke kediaman-kediaman atau dihantar kepada pengguna-pengguna akhir untuk arus elektrik ataupun bekalan kuasa elektrik ni. Jadi sebelum dihantar, macam saya katakan tadi, bahawa agihan dibuat di sini mengikut keperluan. Okey, mengikut keperluan sektor-sektor tertentulah. Kalau sektor industri biasanya sehingga 415 volt 3 pasar, aliran elektrik 3 pasar. Okey. Okey, kita bercakap pula berkaitan dengan voltan. Okey, macam mana yang kita tahu arus elektrik atau voltan bagi sistem elektrik kita boleh bagikan kepada dua, iaitu satu pasar dan juga 3 pasar. Satu pasar ni biasa digunakan di peringkat domestik ataupun kegunaan domestik, iaitu di rumah-rumah, di pejabat dan sebagainya lah. Okay. Dan voltan bekalannya sehingga 240 volt biasanya lah. Okay. Manakala voltan untuk 3 pasar digunakan di industri, di kilang-kilang, di perusahaan-perusahaan, di kawasan industri ringan dan sebagainya. Okay. Dan ia menggunakan 3 pasar. 3 pasar ini boleh menghasilkan arus elektrik yang tinggi lah, bekalan voltan yang tinggi lah. Okay, jadi bekalan voltan boleh mencapai 415 volt. Okay. Okey, ini sedikit gambaran berkaitan dengan perbezaan pasar tadi. Okey, yang kita tahu tadi adalah bekalan voltan dan juga arus elektrik kita tu melibatkan sama ada satu pasar ataupun 3 pasar. Kalau satu pasar mungkin dia sampai 240 volt sahaja voltan yang dibekalkan, ataupun beza gerak elektrik, daya gerak elektrik, beza keupayaan adalah sekitar 240 volt sahaja. Manakala bagi 3 phase ataupun 3 pasar boleh mencapai 415 volt. Okey. Ini adalah sedikit gambaran daripada sistem penyanaan di sini. Okey, sistem penyanaan di sini menggunakan elektromagnet dan sebagainya. Okey, menghidupkan membekalkan arus ke sistem. Okey, terdapat 3 wire di sini, 3 wire merah, kuning dan juga biru. Okey, 3 wire yang berlainan ini kita panggil 3 pasar, dan warna hitam ni adalah wire neutral. Okey. Dan bagi untuk penggunaan di rumah, penggunaan di rumah, penggunaan domestik, biasanya kita gunakan satu pasar saja. Contohnya lampu ni kita gunakan pasar kuning ni saja. Okey, pasar kuning line yang kedua dan juga satu sambungan neutral. Begitu juga dengan soket-soket di rumah kita menggunakan satu line dan juga satu neutral, satu live dan satu neutral. Tetapi di industri yang menggunakan banyak menggunakan machinery tertentu yang memerlukan kuasa ataupun voltan bekalan arus yang tinggi, bekalan voltan yang tinggi, jadi dia memerlukan sehingga 3 pasar. Okey, memerlukan sehingga 3 pasar. Jadi ia akan menggunakan pasar merah, kuning dan hijau serentak. Jadi itu sedikit gambaran lah berkaitan dengan satu pasar dan 3 pasar. Okey, sedikit asal-usul elektrik ataupun sejarah elektrik ini, dia berasal daripada perkataan itu sendiri, berasal daripada perkataan purba Yunani. Yunani purba yang dipanggil sebagai amber elektron. Orang Yahudi Yunani telah memerhatikan bahawa apabila amber ataupun gam yang telah dijadikan getah digosok pada kain, ia menarik bahan-bahan kecil seperti daun-daun kering
sifat tarikan ini dihuraikan sebagai bercas dan tenaga dengan tenaga elektrik. Okey, di mana yang kita pernah ikuti di sekolah. Okey, kalau para pelajar masih ingat lagi, kita pernah belajar berkaitan dengan elektrik statik. Okey, apabila kita gosokkan sebatang kaca, okey, dengan kain sutra dan sebagainya, maka akan terjadilah pemindahan elektron okey, daripada kentian kaca ataupun dari batang kaca ke kain tadi. Jadi apabila ketidakseimbangan cas pada batang kaca tu, ia akan mendorong untuk menjadi elektromagnet lah, menjadi magnet, magnet statik. Okey, electrical magnet statik. Okey, cas ini terdiri daripada dua, kita boleh bagi kepada dua, iaitu cas positif dan juga cas negatif. Okey, cas positif kita namakan sebagai proton, cas negatif kita panggil sebagai elektron. Sedikit gambaran tentang definisi elektrik, iaitu adalah pengaliran elektron di antara dua titik apabila terdapat perbezaan tekanan di antara dua titik tersebut. Okey, ini adalah gambaran ringkas lah dari segi definisi elektrik itu sendirilah. Okey, berdasarkan teori elektron, semua kesan elektronik dan elektrik adalah disebabkan oleh pergerakan elektron dari satu tempat ke satu tempat yang lain, atau wujudnya kuantiti elektron di satu tempat tertentu pada satu masa tertentu. Okey, jadi kesan-kesan elektrik atau elektronik ini wujud disebabkan oleh kehadiran elektron-elektron di satu tempat. Okay, dan semua jirim terdiri pada atom-atom yang mempunyai pelbagai saiz, darjah struktur yang kompleks dan berat yang berlainan. Okay. Semua atom disebabkan sebagai sama kerana ia mempunyai satu nukleus. Okay, nukleus ni terletak di bahagian tengah orbit lah. Okay, tengah orbit, dan beberapa elektron yang bergerak mengelilingi nukleus tersebut. Okey, ini adalah gambaran yang saya sebutkan tadi. Okey, mana di bahagian tengah ni terdiri daripada nukleus. Bahagian tengah ini nukleus, di mana daripada nukleus ni terdiri daripada neutron dan juga proton. Okey, cas positif dan cas neutral. Okay, di bahagian tengah nukleus. Okay, dan di sekeliling ini kita panggil sebagai petala ataupun shell ataupun litar di bahagian luar. Okay. Okey, pada petala-petala ini terdapatnya cas-cas yang kita sebagai elektron. Okey, kita panggil sebagai elektron. Ya. Okay, ini adalah satu contoh berkaitan dengan struktur bagi karbon ataupun atom karbon. Okay, struktur ataupun atom bagi karbon. Okay, di mana kalau kita perhatikan di bahagian tengah ni terdapatnya 6 proton dan juga 6 elektron. Ini pada bahagian nukleus di sini terdapat 6 proton dan 6 elektron, manakala di bahagian luar di petala-petala yang mengelilingi nukleus tersebut terdapat 2, 4 dan 6. Okay, terdapat 6 elektron. Okay, yang negatif ni adalah elektron, yang positif ni adalah proton, dan yang tidak ada cas ni adalah neutron. Okay. Itu sedikit gambaran berkaitan dengan struktur sesuatu atom. Okey, elektrik ni secara ringkasnya kita boleh katakan merupakan tenaga yang tidak dapat dilihat tetapi boleh dirasai dan digunakan oleh manusia pada hari ini dan juga akan datang. Okay, di mana tenaga elektrik dapat dihasilkan kesan daripada tindakan beberapa tindakan yang kita ataupun beberapa gerakan yang ataupun beberapa kaedah yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik itu sendirilah. Okay, antara tiga yang utama di sini adalah, yang pertama adalah geseran, okay, yang kedua adalah haba, yang ketiga adalah aruhan elektromagnet. Okay, tindakan daripada tenaga elektrik boleh ditukarkan kepada beberapa punca tenaga yang lain yang boleh digunakan sebagai tenaga cahaya seperti lampu, tenaga haba seperti setrika, tenaga bunyi seperti radio, dan tenaga gerakan.
Okey, di sini apa yang dimasukkan di sini adalah tenaga elektrik yang kita hasilkan. Kita boleh tukar. Okey, tenaga tersebut boleh kita convert kepada jenis-jenis tenaga yang lain seperti tenaga cahaya, tenaga haba, tenaga bunyi, tenaga gerakan dan sebagainya. Okey, ini adalah antara beberapa bentuk penggunaan tenaga elektrik lah. Okey, dua jenis elektrik yang kita boleh hasilkan. Yang pertama kita panggil sebagai elektrik statik, mana keadaan di mana tiada pergerakan elektron dalam arah tertentu. Okey, misal kata yang kita pernah sebutkan tadi adalah berkaitan dengan kaedah geseran, di mana bila kita geserkan ataupun kita gosokkan kain sutra dengan batang logam ataupun batang kaca, ia akan menghasilkan elektrik statik ini, ya, elektrik yang tidak ada pergerakan elektron sebenarnya lah, okay, dalam arah yang tertentu. Okey, yang kedua adalah elektrik dinamik, di mana keadaan di mana terdapat pergerakan elektron dalam arah tertentu. Okey, elektrik statik ni dia punya cacahnya duduk setempat, dia tidak bergerak, tidak ada lintar lengkap di sana dan tidak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Manakala elektrik jenis dinamik ni ia berada di dalam lintar yang lengkap, jadi ia akan menghasilkan gerakan elektron ini mengelilingi lintar yang ada ataupun melalui sekit yang ada. Sedikit beberapa kuantiti asas yang kita perlu tahu dalam bila kita memperkatakan tentang asas elektrik ini. Yang pertama adalah daya gerak elektrik ataupun DGE, iaitu merupakan daya atau tekanan elektrik yang menyebabkan cas elektrik mengalir. Contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik adalah bateri dan jana kuasa. Okey. Okey, daya gerak elektrik ini biasanya kita menggunakan simbol E, ya. Simbol ini merujuk kepada daya gerak elektrik ataupun tekanan elektrik, di mana kita menggunakan nilai V, sebagai unitnya adalah unit volt ataupun V, ya. Dan yang kedua adalah cas elektrik, di mana terdiri daripada cas positif dan juga cas negatif. Kuantiti cas ini dinamakan sebagai kolom. Okey, mana simbol yang biasa gunakan untuk cas positif dan negatif ini adalah Q. Okey, Q ni merujuk kepada itu simbol bagi cas elektrik. Manakala unit ukuran yang kita gunakan untuk cas elektrik ni ada kita menggunakan kolom ataupun C. Okey. Dan yang ketiga adalah arus, mana pergerakan cas elektrik yang disebabkan oleh pergerakan elektron bebas yang mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Okey, pergerakan cas elektrik disebabkan oleh pergerakan elektron, mana elektron kita ni mengalir daripada punca positif kepada punca ataupun terminal negatif. Okey, mana simbol yang digunakan untuk arus adalah I dalam unit ampere ataupun A. Okey, seterusnya adalah beza upaya ataupun voltan. Okey, perbezaan keupayaan di antara dua titik dalam lintar elektrik. Okey, simbol yang digunakan adalah V, merujuk kepada unit adalah volt. Okey, unit volt. Okey, seterusnya adalah rintangan. Kan rintangan adalah merupakan penentangan terhadap pengaliran arus, ya, iaitu satu tindak balas penentangan terhadap pengaliran arus, iaitu pergerakan elektron melalui lintar, ya, yang disambungkan. Okey, jadi simbol yang digunakan adalah R dan unit yang kita gunakan adalah ohm. Okey, unit ohm. Seterusnya adalah kerintangan, merupakan sifat bahan pengalir di mana ianya melawan atau mengurangkan arus elektrik untuk melaluinya. Jadi simbolnya adalah simbol rho, ratio, okay, dan juga ohm meter, ohm dalam unit ohm. Okey. Okey, seterusnya kita tengok beberapa istilah yang kita gunakan dalam bidang elektrik ni. Okey, yang pertamanya adalah pengalir. Apa yang kita maksudkan sebagai pengalir di sini? Apakah bahan-bahan yang terlibat?
bahan yang membenarkan, iaitu pengalir itu adalah suatu bahan yang membenarkan arus elektrik melaluinya kerana ia mempunyai bilangan elektron bebas yang banyak. Jadi apabila kita terkenakan tindakan tertentu ke atas atas dawai ataupun dawai ataupun besi kuprum dan sebagainya, itu pengalir, mana ia membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya, itu kita panggil sebagai pengalir. Mengalir manakala penebat adalah berlawanan dengan pengalir, mana bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya, iaitu ia mempunyai banyak elektron valensi tetapi sukar dibebaskan. Contohnya getah, kaca, minyak dan oksigen. Kemudian kita lihat pula separa pengalir ataupun semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan yang mempunyai ciri-ciri elektrikal di antara penebat dan pengalir. Ia mempunyai 4 elektron pada valensi dan digunakan untuk membuat komponen elektronik. Contohnya silikon, germanium dan juga karbon. Okey, sekarang kita lihat sedikit berkaitan dengan litar elektrik. Dari segi definisinya, litar elektrik adalah merupakan satu susunan pengalir atau kabel untuk membawa arus dari punca bekalan voltaj ke komponen-komponen elektrik. Ini adalah definisi litar elektrik secara ringkas, di mana litar elektrik adalah merupakan satu susunan pengalir atau kabel ataupun wire yang kita sambungkan melalui satu likar yang lengkap. Dia bermula daripada punca bekalan voltan dan sampai kepada komponen-komponen elektrik yang kita namakan sebagai beban. Ini adalah contoh litar-litar yang ada. Litar, satu sambungan masuk litar itu sendiri adalah merupakan satu sambungan lengkap sumber elektrik, iaitu yang dimasukkan sebagai sel, sama ada ia merupakan bateri ataupun transformer ataupun generator dan sebagainya lah. Dan beban elektrik, kalau beban ni adalah peralatan elektrik yang kita pakai lah, seperti contohnya adalah sebagai mentol dan sebagainya, dengan menggunakan pengalir. Pengalir itu adalah wire lah. Kalau kita lihat di sini, yang pertama ni adalah sumber, iaitu sel krin ataupun bateri. Yang kedua adalah beban, iaitu mentol. Yang ketiga adalah suis, pengawal. Yang keempat adalah litar, punca positif. Di mana yang keempat yang ini adalah punca positif. Kita lihat di sini pada penandaan pada bateri semua menunjukkan adalah punca positif, dan ini adalah punca negatif. Ini adalah segambaran skematik yang mudah kita lihat. Ini beban, punca bekalan dan juga suis. Ada 3 komponen utama. Okey, seterusnya kita lihat sedikit berkaitan dengan litar, jenis-jenis litar yang ada. Yang pertama adalah litar lengkap, di mana litar lengkap terdiri daripada litar mudah, iaitu litar yang menggunakan satu sumber, satu beban dan satu pengalir. Ini adalah bentuk litar lengkap lah. Yang kedua, litar tidak lengkap, sama ada dia merupakan litar buka ataupun punca beban dibuka, ataupun litar pintas. Litar tanpa beban, litar yang mengandungi wire pintasan. Itu kita namakan sebagai litar pintas. Yang ketiga adalah litar siri, iaitu litar yang mengenai bebanan elektrik yang disambung secara bersiri. Sambung secara bersiri. Manakala yang keempat, litar selari, adalah merupakan litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara selari. Litar siri selari pula adalah merupakan litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara siri dan juga selari. Ini apa yang cuba digambarkan sini. Ada 5 jenis litar utamanya. 5 jenis litar kesemuanya. Pertama, litar lengkap, merupakan litar yang mempunyai satu sumber bekalan, satu bebanan.
okey. Dia satu bebanan dan satu sumber bekalan dan satu pengalir, wayar pengalir yang lengkap. Okey. Litar tidak lengkap boleh jadi sama ada litar itu dalam keadaan terbuka. Maknanya di sini adalah switchnya dalam keadaan terbuka, tidak disambungkan dan tiada arus yang mengalir. Yang kedua adalah litar pintas. Mungkin switchnya bersambung tetapi ada pintasan, penyambungan secara pintasan, tidak melalui beban. Okay, yang ini kita panggil sebagai litar pintas. Litar siri adalah litar elektrik yang mana bebannya, misal kata lampu-lampu, mungkin kita ada 3-4 buah lampu dalam satu litar itu, jadi ia disusun secara bersiri, iaitu kita namakan sebagai litar siri. Okay, manakala untuk litar selari pula lebih kurang litar siri cuma penyambungan beban elektrik ataupun peralatan elektrik ini diletakkan, disusun secara berselari. Okay, disusun secara selari. Manakala litar yang kelima adalah litar siri selari, di mana kedua-dua jenis litar tadi, litar siri dan litar selari, ada di dalam litar jenis digabungkan. Ya, litar yang mengenai beban elektrik yang disambung secara siri dan juga selari. Okay, itu adalah sedikit gambaran berkaitan dengan jenis-jenis litar elektrik yang ada. Okey, ini adalah contoh litar lengkap. Ia juga dinamakan sebagai litar atas asas ataupun litar mudah. Kan darjah 1.1 ni kalau kita perhatikan di sini, dia ada satu sumber bekalan, satu bebanan dan satu wayar penyambung. Okey, di antara punca positif dan punca negatif pada komponen ataupun peralatan bekalan ataupun sumber bekalan tenaga elektrik. Okey. Okey, yang ia merupakan satu penyambungan tertutup yang membolehkan arus mengalir dengan sempurna, iaitu arus mengalir dari bekalan dan balik semula ke bekalan tersebut. Okey, ini adalah, kita lihat gambar rajah ni adalah gambar rajah lengkap satu litar lah. Okey. Okay, litar-litar tersebut mestilah terdiri daripada voltan bekalan, arus elektrik dan juga rintangan. Rintangan tu diwakili oleh beban, arus elektrik diwakili oleh wayar penyambung di sini, dan juga voltan adalah beza upaya yang beza upaya elektrik yang dihasilkan oleh sel ataupun sumber bekalan kuasa elektrik. Okay, ini juga kita lihat litar asas. Ini pun kita pernah buat dulu di bengkel ataupun di makmal berkaitan dengan litar asas. Okay, yang mempunyai satu beban iaitu lampu, dua adalah B adalah pengalir ataupun penyambungan wayar, C adalah sumber elektrik ataupun sel kring, ya, ataupun bateri, ya. Okey, sebenarnya litar tidak lengkap. Tadi kita dah lihat litar lengkap di mana penyambungan yang terdiri daripada semua bekalan, wayar pengalir dan juga beban. Okey, ini pula ada litar tidak lengkap, yang merupakan litar yang mengalami kekurangan salah satu daripada tiga perkara tersebut, iaitu sama ada voltan bekalan atau rintangan beban. Okey. Pengaliran arus tidak akan berlaku dengan sempurna pada litar tidak lengkap. Jadi tidak terdapatnya aliran arus, okey, di dalam sesuatu litar yang tidak lengkap. Contohnya pada switch dalam keadaan terbuka, okey, jadi aliran arus akan terhenti di situ dan gagal untuk menghidupkan lampu ataupun beban yang kita gunakan. Okey. Litar tidak lengkap terbagi kepada dua, sama ada ia adalah litar lengkap tetapi dalam keadaan terbuka. Okey, switchnya dibuka, itu kita namakan sebagai litar buka, ataupun litar di mana terdapat pintasan penyambungan ya, yang bypass beban yang ada. Itu kita panggil sebagai litar pintas. Okey, ini pula adalah contoh ataupun sedikit gambar rajah
berkaitan dengan litar buka, di mana kita lihat di sini di bahagian yang sepatutnya kita letak beban di sini, sama ada lampu, sama ada peralatan elektrik yang lain pada tempat ini, pada punca ni, punca penyambungan ni ditanggalkan. Jadi litar kita ni terputus, tidak bersambung. Okey, mati di sini, terputus di sini. Jadi ini yang kita panggil sebagai litar buka. Okey, ini pula adalah sedikit gambaran berkaitan dengan litar pintas. Mana kalau kita perhatikan dalam gambar rajah, okey, kita dapati ada penyambungan di sini daripada bateri, dan sampai di sini dia akan cross kepada wire yang satu lagi. Jadi litar ni akan berlakunya litar pintas di sini. Okey, manakala di sebelah kanan pun merupakan litar pintas yang ditunjukkan daripada bateri. Ada switch di sini. Apabila switch dipasang, arus mengalir dan berlaku persilangan ataupun sentuhan wire pertama dan wire kedua, wire merah dan wire biru di satu tempat. Mana apabila berlakunya sentuhan ataupun persilangan di satu tempat, maka akan wujudlah keadaan short circuit yang kita bincangkan tadi. Apabila berlakunya litar pintas ini, maka arus yang mengalir adalah berganda, meningkat tinggi. Ini antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran, berlakunya percikan api dan sebagainya. Ini disebabkan oleh pengaliran arus yang tinggi, sebab dia tidak melalui beban. Okay, apabila dia melalui beban, arus tersebut digunakan. Okay, jadi apabila short circuit berlaku, maka peningkatan arus di dalam litar itu mendadak, ya. Jadi sebab itulah dalam peralatan elektrik kita terdapatnya fuse, ataupun pada soket penyambungan kita terdapatnya fuse. Fungsi adalah untuk mengelakkan daripada arus berlebihan yang terhasil disebabkan oleh short circuit ini memasuki peralatan elektrik kita, yang mana ia boleh merosakkan peralatan elektrik kita, ya. Okay, voltan, arus dan rintangan dalam litar kedependensi. Voltan ialah daya yang menggerakkan elektron di dalam pengalir elektrik disebabkan melalui menggunakan unit volt. Arus pula adalah sejenis elektron yang mengalir di dalam pengalir elektrik menggunakan unit ampere untuk sukatan nilainya. Rintangan pula adalah halangan terhadap pergerakan arus, di mana ia disukat dalam unit ohm. Kita dapat satu hukum ohm, di mana dalam hukum ohm ini menyatakan bahawa hubungan di antara voltan, arus dan rintangan. Hukum ohm diperjelaskan oleh lencana hukum ohm. Okey, berdasarkan pada hukum ohm, dia menyatakan bahawa arus berkadar terus dengan voltan, dan satu lagi adalah arus berkadar sontang dengan rintangan. Okey, kalau kita lihat berdasarkan pada gambar rajah kita, gambar rajah hukum ohm di sini, I berkadar terus dengan V voltan, arus berkadar terus dengan voltan, tetapi arus berkadar songsang dengan rintangan, ya. Jadi oleh kerana arus berkadar terus dengan voltan, jadi apabila arus digandakan, maka voltan juga digandakan, ataupun voltan digandakan, maka arus juga turut bertambah. Okay. Jadi hukum ohm boleh ditulis dalam bentuk persamaan matematik. V sama dengan IR, di mana I adalah arus, V adalah voltan, dan R adalah rintangan. Okay, boleh juga digambarkan selain daripada rencana perkadaran tadi, ia juga boleh digambarkan berdasarkan pada hukum segitiga hukum ohm lah. Okey, segitiga hukum ohm di sini V, I dan R. Okey, di mana V adalah I kali dengan R, I adalah V per R, R adalah V per I, voltan per arus. Okey, ini adalah sedikit contoh pengiraan nilai arus, nilai
voltan dan sebagainya. Jadi para pelajar bolehlah saya kalau nak buat latihan menggunakan contoh pengiraan ini. Okey, terlebih dahulu jangan tengok jawapannya lagi, cuba buat dulu berdasarkan hukum, berdasarkan pada formula matematik yang ada. Okey, cuba kira nilai yang diperlukan lah kat situ, ya. Okey, beralih kita pula kepada kuasa elektrik. Apa yang dimaksudkan dengan kuasa elektrik tersebut? Dari segi definisi, kuasa elektrik adalah merupakan kerja yang dapat dilakukan dalam satu unit masa. Okey, adalah pengiraan yang berdasarkan kepada kerja yang dapat dilakukan dalam satu tempoh masa yang telah ditentukan lah. Simbol yang digunakan untuk kuasa elektrik adalah P, di mana unit pengukurannya dalam bentuk watt. Okey, ini adalah formula yang boleh kita gunakan berkaitan di antara kuasa arus dan juga voltan. P adalah kuasa, I adalah arus, B adalah voltan. Okey, ini pula adalah lebih lanjut berkaitan dengan litar-litar yang kita dah tengok tadi. Okey, yang pertama kita lihat dulu berkaitan dengan litar sesiri. Litar siri ataupun litar sesiri. Mana litar siri atau litar sesiri ini adalah sambungan terhadap perintang yang disambungkan. Perintang di sini maksudnya beban lah, yang disambungkan sederek daripada hujung ke hujung. Kalau kita perhatikan dalam gambar rajah ni, kedudukan susunannya adalah bekalan kuasa. Okey, arus mengalir melalui beban pertama dan terus kepada beban kedua dan seterusnya ke beban ketiga sekiranya ada, dan kemudian barulah ke Swiss. Okey, Swiss. Okey. Jadi di sini sekiranya sekiranya kedudukan ataupun susunan, susunan beban tu dalam keadaan berturutan ataupun disambung sederet, berturutan antara satu beban dengan beban yang lain, ini yang kita panggil sebagai litar siri ataupun litar sesiri. Okey, kalau tengok pada gambar rajah di sini, bekalan elektrik ataupun bekalan kuasa di sini dan melalui arus akan mengalir melalui litar dan akan bertemu dengan beban yang pertama, seterusnya beban kedua dan juga beban ketiga. Okey, dan juga kat sini adalah beban yang keempat, seterusnya balik kepada punca bekalan kuasa. Okey, ini adalah gambaran untuk litar sesiri. Okey, bagi litar siri kita ada formula-formula tertentu lah untuk kita mengira rintangan, mengira arus dan juga voltan. Formula ni tak sama di antara litar siri dengan litar selari. Jadi kita tengok satu persatu formula yang kita boleh gunakan. Sekiranya formula yang kita nak gunakan itu adalah untuk mengira jumlah rintangan di dalam litar. Jadi jumlah rintangan adalah hasil tambah nilai rintangan pada setiap beban tersebut. Bisa kata di sini RJ adalah R1 campur R2 campur R3 campur R4 dan seterusnya. Okey, itu yang pertama lah berkaitan dengan rintangan untuk litar siri. Manakala jumlah arus pula dikira, jumlah arus adalah sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 I4 dan seterusnya. Ini menunjukkan di sini arus yang bergerak di sepanjang litar siri adalah sama di mana-mana saja. Okey, itulah adalah prinsip arus untuk litar siri. Dan bagi voltan pula, jumlah voltan untuk litar siri adalah VJ ataupun jumlah voltan sama dengan V1 voltan pertama, voltan kedua, voltan ketiga dan seterusnya. Okey, jadi ia adalah hasil tambah, jumlah voltan adalah hasil tambah setiap voltan yang ada dalam litar tersebut. Okey. Okey, manakala yang ini pula adalah litar selari, di mana sambungan selari adalah sambungan terhadap perintang yang disambung bertentangan di antara satu sama lain.
Okey, kalau kita perhatikan di sini, okey, ini adalah litar ringkas sambungan, litar skematik sambungan litar selari, di mana daripada punca bekalan itu disambungkan dia punya beban di sini, bebanan di sini secara bertentangan di antara satu sama lain, di lain-lain cabang yang ada di sini. Kalau litar siri disambung di sepanjang laluan utama di sini. Jadi ini memastikan, kalau untuk selari tadi, memastikan bahawa beban tu berada dalam keadaan berturutan. Okey. Tetapi untuk selari pula, okey, kedudukan beban itu boleh jadi duduk bertentangan di antara satu sama lain. Okey. Itu adalah prinsip bagi litar selari. Okey, sebagai contoh, sekiranya beban ini kita gantikan ataupun kita tafsirkan sebagai lampu yang menyala. Jadi apabila suatu bahagian cabang ini terputus, penyambungan yang terputus di sini, lampu-lampu yang lain masih boleh menyala, berbanding dengan litar siri. Okey, pada litar siri sekiranya satu wajah penyambungan itu terputus, maka keseluruhan lampu yang ada pada litar siri tidak akan menyala. Ya, itu sebab sikit berkaitan dengan litar siri dan juga litar selari. Okey. Dari segi pengiraan pula, ini kita lihat untuk litar selari, di mana voltan yang melintangi setiap cabang adalah sama dengan voltan bekalan yang diberikan seperti gambar raja 7 lah. Okey. Jadi jumlah voltan adalah sama di setiap tempat sepanjang litar tersebut. Okey. Di mana jumlah arus pula adalah pertambahan, adalah hasil tambah di antara arus pertama, arus kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Itu bagi litar siri dan juga selari. Terdapat beberapa perbezaan yang jelas. Okey, manakala bagi formula mengukur jumlah rintangan dalam litar selari adalah dikira 1 per RJ bersama dengan 1 per R1 campur 1 per R2 campur 1 per R3. Okey, itu adalah formula bagi jumlah rintangan bagi litar selari. Okey, manakala yang ini pula adalah dikongsikan berkaitan dengan litar gabungan siri dan selari. Mana kalau kita perhatikan di sini gambar raja litar gabungan raja 4 di sini, kita ada sumber bekalan, okey, melalui cabang pertama dan cabang kedua. Ini kedudukan R2 dan R3 berada dalam kedudukan selari, bertentangan antara satu sama lain. Manakala kedudukan R3 dan juga R1 adalah bersiri. Okey, bersiri maknanya berturutan di antara R3 lepas tu R1 sebelum kembali ke sumber bekalan tenaga tadi, ya. Okey, ini adalah sedikit gambaran menyeluruh berkaitan dengan litar siri dan juga selari, berkaitan dengan voltan, arus dan juga rintangan. Jadi ini apa yang kita dah bincangkan tadi, cuma diringkaskan untuk memudahkan para pelajar untuk menghafal atau untuk memahaminya. Okey, untuk slot ke-11 saya sampai di sini saja. Okey, kita bercerita tentang basic electrical. Okey, mungkin yang selebihnya kita akan tengok dalam slot-slot yang akan datang lah. Okey, jadi untuk hari ini, untuk kelas hari ini, saya harap sedikit sebanyak para pelajar dapat absorb ataupun dapat menyerap input-input yang saya berikan ataupun saya kongsikan di sini. Semoga sama-sama memberi manfaat kepada kita lah. Okey, jadi di akhir kata saya nak ucapkan terima kasih bagi yang dapat join kelas kita pada hari ini. Dan sehingga kita berjumpa lagi di dalam slot yang ke-12, okey, pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Jadi saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih
dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi dalam slot yang akan datang.